pengajaran okeylah. Mana syekh kita dia yang tanda? Tak sampai. Apa Zul? Tak sampai. Okey. Panjang umur tak. Nak tanya tajuk. Pengajaran apa? Pengajaran yang ke? Itu kau yang tak tahu sini ilmu. Pengajaran ya. Pengajaran dan pedoman nombor Semua 5 lah. 5 sudah? Belum? Belum. 5 tu baru bincang tu lah. Sehari hidup dalam urusan sehari hidup. Okey. Dah bincang lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyambung pengajian kitab Sirah Nabawiyah Durus wa Ibad. Dan azan azan kena bagi laluan ya. Sebab kita kena jawab azan ni tak mesti kita berhenti ya. Tapi bila dilaungkan kita kena jawab. Jadi lebih selamat kita berhenti lah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan 6 ni sudah, rasanya macam dah. Poin yang ke-6 ni sudah. Tujuh kan? Sallallahu Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati wa salatu qaimat. Wa syarafa wa darajatan aliyatan rafi'ah wa qasima. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Poin yang ke-7 di bawah tajuk pengajaran dan pedoman durus wa ibad daripada Sirah Nabawiyah. Apa kita panggil? Pelajaran ya ataupun iktibar yang kita boleh ambil daripada pengajian sirah ni. Jadi poin yang ke-7 kata pengarang ya Dr. Mustafa Sibai rahimahullah, pengalaman pendakwah berkelana ya. Jadi macam Rasulullah sendiri.
Rasulullah pernah keluar daripada semenanjung tanah Arab, ya. Nabi pernah berniaga di negeri Syam, ya. Pernah bawa barang-barang perniagaan bakal isterinya pada ketika itu Khadijah. Nabi juga semasa berusia 12 tahun pernah mengikut pak saudaranya, ya, untuk berniaga, tetapi tertahan di tengah jalan, ya, di satu tempat, ya, di Bosra, ya, di mana ketika itu Nabi bertemu dengan Padri Buhairah, dan Padri Buhairah dia mengenali Rasulullah melalui tanda-tanda kenabian, ya. Nabi belum jadi Nabi, ya, tapi ada tanda-tanda kenabian. Maka beliau memberi nasihat kepada bapa saudara Nabi, yakni Abu Talib, supaya bawa Nabi ni balik, ya. Bimbang takut kalau Nabi pergi ke Damaskus, Nabi akan ditangkap oleh rahib, ya, ataupun padri Yahudi yang jahat, ya. Maka mereka mungkin akan membunuh atau mencederakan Nabi. Maka Nabi tak jadi ke sana, ya. Tapi pengalaman Nabi berjalan keluar. Malah ada riwayat menyebut Nabi pernah juga ke bahagian selatan, ke negara Yaman. Jadi maknanya pengalaman berada di luar negeri, berkelana, bergaul dengan masyarakat ramai, ya, dapat memberikan kefahaman terhadap adat istiadat, ya, situasi dan masalah mereka, memberi kesan yang besar kepada kejayaan dakwah, ya. Sebab kalau dia kita panggil dia pendakwah tapi dia tak pernah bercampur dengan masyarakat ramai, ya. Dia duduk di masjid saja, ataupun dia duduk berzikir semata-mata. Jadi bagaimana dia mahu mengetahui masalah rakyat, ya. Sebab itu apabila seseorang itu dilantik, ya, untuk menganggotai majlis fatwa sebagai contoh, sudah tentu dia mesti turun dalam masyarakat. Dia mesti melihat, ya, bagaimana sebenarnya muamalah masyarakat. Kalau dia nak buat fatwa tentang jual beli di pasar, ya, dia mesti turun ke pasar, dia tengok masyarakat, apa kebiasaan masyarakat di pasar ni, ya, bagaimana mereka berjual beli. Kemudian kalau dia nak buat keputusan fatwa yang berkaitan dengan perubatan, kita kata, ya, pembedahan, ya, isu menyentuh antara pesakit dengan perawat dia, sudah tentu dia kena pergi ke hospital, tengok keadaan bagaimana, baru dia boleh keluarkan fatwa, ya. Kalau tidak, bimbang takut fatwanya nanti akan tidak menepati, ya, apa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah ini bergaul dengan semua orang, ya. Sama ada orang tu baik ataupun orang tu jahat, ya, Nabi bergaul, bercampur dengan mereka. Nabi memberikan contoh akhlak yang baik, ya, sehingga manusia melihat Rasulullah ini sebagai pemimpin dalam semua aspek kehidupan. Dalam peperangan Nabi turun, ya. Nabi tidak duduk di barisan belakang, Nabi duduk di barisan hadapan, ya. Dalam masjid begitu juga, ya. Ketika Nabi diziarahi, ya, oleh wakil-wakil, ya, diplomat asing, ya, yang datang daripada Parsi, ya, daripada negara Rom dan sebagainya, ya, datang untuk berbincang, datang untuk melihat bagaimana keadaan umat Islam. Nabi menyambut mereka. Cuma Nabi tidak pandai berbahasa selain Arab, ya. Rasulullah Allah takdirkan tak pandai bahasa Parsi. Rasulullah tak pandai bahasa Hebrew, ya, bahasa orang-orang Yahudi, Nabi tak pandai. Tapi semua dialek Arab Nabi pandai. Sebab itu bila orang Yaman datang, orang Yaman ni bahasa Arab juga, tapi mereka menggunakan dialek Arab Yaman, maka Nabi menjawabnya, Nabi entertain mereka dengan dialek Arab Yaman, ya. Kalau mereka yang datang daripada sebelah utara, ya, datang bercakap bahasa Arab dialek utara, Nabi juga boleh entertain mereka. Sehingga dalam Sahih Bukhari disebut bagaimana pada satu hari, ya, ketika orang Yaman, Himyar, datang bercakap dengan Nabi dialek Yaman, Himyar, Nabi jawab, Sayyidina Ali terkejut, ya. Sayyidina Ali terfikir, bila masa pula Rasulullah ni belajar bahasa dialek Yaman. Sebab Ali ni sepupu Nabi, kan, dia tahu pergaulan Nabi, jadi dia terkejut. Sehingga, ya, dia menyedari bahawasanya ini kelebihan Allah bagi pada dia, ya, pada Rasulullah. Macam kita lah, ya. Kita kata kalau kita dijemput, kalau saya lah, ya, saya dijemput ke Kota Baru sebagai contoh, ya, nak berceramah depan orang Kelantan. Kalau saya boleh kecek Kelantan, maknanya itu lebih baiklah, ya. Walaupun kalau saya guna bahasa Melayu standard pun orang Kelantan boleh faham, ya. Tapi kalau saya boleh guna bahasa tempatan, itu lebih baik. Kalau saya dijemput ke kita panggil, ya, ke Batu Pahat sebagai contoh, ya, bercakap dengan masyarakat Jawa, kalau saya boleh bercakap Jawa, itu lebih baik. Begitulah kalau kita boleh melihat bagaimana Rasulullah ini memang Allah jadikan begitu, ya. Cuma bahasa lain tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi para sahabat peluang belajar bahasa asing dan bagi mereka pahala menterjemahkan bahasa asing kepada bahasa Arab, ya. Sebagai contoh Zaid bin Sabit,
ya. Saya pernah kongsi dengan tuan-tuan bagaimana ketika Salman Al-Farisi. Sebab Salman Al-Farisi ni orang Parsi, ya. Dia tak pandai bahasa Arab, tetapi dia pandai bahasa Hebrew. Sebab dia pernah ditangkap oleh orang Yahudi, dijadikan hamba, ya, untuk beberapa tahun. Maka dia belajar bahasa Ibrani, ya, bahasa Hebrew. Maka apabila selesai dia punya khidmat kepada orang Yahudi tadi, maka dia pun cari Rasulullah, ya. Sebab dia dengar bahawasanya ada Nabi yang diutus kepada masyarakat Arab, ya, dan dia ni sekarang berada di Madinah. Maka Salman pun datang jumpa dengan Nabi, ya. Dan bila dia bercakap dengan Nabi, Nabi tak boleh faham sebab dia guna bahasa Hebrew, ya. Dan apabila Nabi bercakap, Salman tak boleh faham sebab Nabi guna bahasa Arab. Maka akhirnya jadi macam apa kita panggil, ayam mengitik lah, ya, bercakap kita kata. Maka akhirnya Nabi pun mencari-cari sahabat yang boleh dipertanggungjawabkan untuk mempelajari bahasa asing, ya. Omar ada di situ, Abu Bakar ada, Ali ada, tapi Nabi mencari Zaid bin Sabit. Sebab Zaid bin Sabit pada ketika itu baru dalam usia 11 atau 12 tahun, ya. Maka para ulama dalam bidang pendidikan mengatakan bahawasanya, ya, kalau kita nak hantar anak kita belajar bahasa asing, pastikan mereka belajar bahasa asing sebelum mereka akil balik, ya. Jadi kalau mereka belajar selepas akil balik, macam kita lah, ya. Di masjid tempat kita belajar bahasa Arab bersama, ya. Mungkin di apa kita panggil, di bank ni pun tuan-tuan pun ada kelas bahasa Arab, ya. Kita tahu apa nak dapat sangat. Bukanlah kata suruh tutup kelas tu dah, ya. Tapi kita punya kadar menangkap bahasa tu agak lambat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita belajar sesudah kita akil balik, ya. Sebab tu Nabi tak suruh Umar yang belajar bahasa Hebrew. Nabi tak suruh Abu Bakar, tapi Nabi suruh Zaid bin Sabit. Sebab umurnya sekitar 12 tahun. Dan kata Zaid bin Sabit, ya, riwayat Imam Ahmad, dia kata aku menghabiskan nisfa syahrin, aku menghabiskan separuh bulan, maknanya 15 hari dia belajar bahasa Hebrew dan dia dapat menguasai dengan baik. Maka dialah yang menjadi jurutulis Rasulullah, ya. Kalau Nabi nak tulis surat untuk orang Yahudi, Zaid yang akan tulis. Kalau orang Yahudi tulis surat dalam bahasa Hebrew, dia akan terjemah untuk Nabi, ya. Itu kita kata sumbangan para sahabat, ya, dalam dakwah. Kemudian pendakwah yang berinteraksi dengan orang ramai hanya melalui buku dan esei saja. Dia duduk dalam pejabat dia tulis artikel, dia keluarkan majalah, ya. Dia tulis dalam blog dia, dalam website dia. Maka bukanlah salah, ya. Tetapi lebih baik dia bergaul dengan masyarakat, dia kena turun, ya. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi kata, manusia yang lebih baik ialah manusia yang bercampur dengan masyarakat walaupun dia disakiti. Memanglah bila kita duduk dalam masyarakat, mungkin ada orang hina kita, ya, mungkin ada orang ejek kita, ya. Kita nak bercakap je dengan dia, dia tengok kita pakai kopiah, dia kata, "Ustaz kalau nak ceramah pergi masjid lah Ustaz," dia kata, ya. Ini pejabat ni tak sesuai untuk nasihat, dia kata begitu. Memang kita terasa hati, ya, kita nak buat baik pada dia, tapi dia anggap, ya, macam kita nak khutbah dengan dia. Jadi apabila kita tak bercampur dengan masyarakat, memang kita tak dengar benda-benda begitu. Tetapi orang yang duduk dalam masyarakat jauh lebih baik, ya, sebab mereka diuji, mereka bersabar menghadapi ujian tersebut, maka Allah tambah pahala mereka, ya. Jadi orang ramai tidak akan mendengar kata-kata mereka, ya, sebab dia hanya menulis semata-mata, ya. Sebab itu kita tengok ramai penulis, kalau kita suruh dia berceramah tak boleh, ya. Mungkin kalau tuan-tuan biasa dulu Mingguan Malaysia punya kolumnis dulu, ya, Astora Jabat, ya. Walaupun tulisan dia tu banyaklah kontroversi kan, tapi orang kata dia boleh menulis lah, ya. Kalau setakat menulis tu boleh, ya. Tetapi bila dijemput untuk berceramah, ya, dia tak berapa lancar seperti mana penulisan. Tu biasa je tuan-tuan, sebab manusia ni bukan semua bagus, ya. Saya kenal seorang penulis juga, Haji Sumki Latif, ya, kolumnis juga, ya. Dia punya tulisan sangat baik, tapi bila minta dia berceramah, ya, dia kata bukan ana lah, suruh cari orang lain lah, dia kata, ya. Ada orang begitu. Ada pula yang ceramah, bukan main hebat lagi, tapi suruh menulis tak apa nak boleh, ya. Nak tulis satu perenggan aja pun bermasalah. Hantar SMS pun kadang-kadang, ya, kita kata tak apa nak faham. Sebab manusia memang begitu. Sebab Allah nak bagi pahala pada semua, ya. Kalau orang tu menulis boleh, bercakap boleh, ya, berpidato boleh, kalau begitu boleh ke dia je lah pahala tu, ya. Tapi Allah bahagi-bahagikan. Kita tengok Nabi Musa kan, ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Nabi Harun abang Nabi Musa, ya. Dalam sejarah disebut Nabi Harun dia senior 3 tahun daripada Nabi Musa, ya. Tetapi yang lebih dulu dilantik menjadi Rasul adalah Nabi Musa, ya, sebab ketokohan dia, keterampilan dia. Tapi Allah takdirkan Nabi Musa ni bila bercakap tak berapa petah, ya.
Dia tak buat perintah. Adalah kisah-kisah Israiliyat ya. Kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan adalah semasa Asiyah binti Muzahim ya, mak angkat Nabi Musa, ketika mana dia jumpa Nabi Musa, kan dia minta izin pada Firaun ya, pada Ramsis. Firaun ni gelaran tuan-tuan ya. Jadi kalau lebih tepat Ramsis II itu adalah bapa angkat kepada Nabi Musa. Ramsis II tak suka dengan Nabi Musa sebab dia tahu dah, dia tengok je Nabi Musa, dia tahu ini bukan bangsa Kipti, ini Bani Israel. Dia tak suka. Malah dia keluarkan polisi bunuh anak lelaki Bani Israel ya. Tapi oleh kerana isterinya pujuk, maka macam biasalah ya. Ini untuk pengetahuan perempuan, suami lelaki-lelaki ni dia kalau pujuk kena cara memang ya, memang apa kita panggil, memang cair istilah dia ya. Itu yang kita tengok kadang-kadang ya, di pusat-pusat membeli belah kita tengok ya. Isteri bila kalau pandai lakonan dia, bagus lakonan dia, memang apa saja dia nak suami akan beli ya. Istilah dia begitu. Maka dibesarkan Musa di istana Firaun ya, sehinggalah kita kata pada suatu hari ya, entah macam mana ketika Ramsis II mendukung Nabi Musa. Ini kisah Israiliyat tuan-tuan. Israiliyat ini jangan kita tolak semua dan jangan kita ambil semua ya. Sebab tu dalam hadis sahih Nabi kata la tusaddiquha wa la tukazzibuha. Cerita Israiliyat jangan kamu benarkan dan jangan kamu tolak. Maknanya kalau ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, kita KIV lah ya. Jangan kita ambil semua, jangan kita tolak semua. Jadi dalam bab tadi bila dia dukung Nabi Musa ya, Allah takdirkan Nabi Musa tarik janggut dia ya, janggut Firaun. Sebab Firaun, cuba tuan-tuan tengok apa ni, apa kita panggil ya, patung-patung ya besar-besar Ramsis ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Kahirah tu, tuan-tuan tengok ya, semua Ramsis ini berjanggut tuan-tuan ya. Jadi apabila begitu dia tarik, bila tarik marahlah ya. Jadi bila tarik marah nak dipukulnya Musa, tapi Asiyah ada di situ ya. Asiyah kata budak kecil apa dia tahu. Tetapi Ramsis rasa pelik ya, sebab Musa ni dia kata walaupun dia budak tetapi nampak macam dia punya pemikiran dia matang. Maka akhirnya apa yang berlaku ialah disuruh oleh Ramsis supaya dia punya hamba dia bawa ya api, bara api dan juga nasi ya. Dalam satu riwayat kata nasi. Maka dia nak tengok Musa ni mana dipilih, nasi ataupun bara ya. Maka akhirnya Musa macam biasalah ya, sebab manusia yang nak dilantik menjadi nabi walaupun belum jadi nabi, dia nak ambil nasi ya. Tapi dalam riwayat Israiliyat disebut Jibril tepis tangan Nabi Musa sehingga Nabi Musa pegang bara masuk dalam mulut dia. Itu yang menyebabkan ya, ada apa kita panggil, ada sedikit kecacatan ya pada lidah Nabi Musa. Cuma para ulama tafsir apabila bincang persoalan ini, dia kata tak wajar bagi seorang nabi cacat pada lidahnya. Ini pandangan para ulama. Sebab tu kita kata riwayat ni oleh kerana ia Israiliyat kita tak boleh ambil semua. Tapi kita nak tolak pun ya, tak apa nak boleh juga. Sebab itu dalam surah Taha ada ya beberapa kalimah doa yang dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita baca ya. Sebab itu kita tengok bila orang berceramah ya, dia akan mula Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri kan, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Ini ambil daripada kata-kata doa Nabi Musa yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Taha. Kalau kita boleh terjemah ya, Rabbi syrah li sadri, Rabbi wahai Tuhanku, isyrah li sadri, lapangkanlah dadaku ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku ya. Wahlul 'uqdatan min lisani ya, leraikan apa kita panggil kekeluan lidahku ya. Jadi ini yang dibincang oleh para ulama. Makna keluh lidah tu adakah sebab cacat kena bara tadi ataupun kerana apa? Oleh kerana tafsir tak sebut, kita kata wallahu alam, kita tak tahu ya. Tapi yang pasti doa tu warid ya daripada al-Quran. Apa ni, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya, mudah-mudahan perkataan itu aku ini boleh difahami oleh manusia ya. Jadi ini biasa orang duk sebut ya, dalam ceramah ke, dalam pidato ke, dalam ucap utama ke, biasa orang sebut ya. Kerana apa? Kerana ia bersumber daripada Al-Quran. Okey ya. Tetapi balik pada cerita tadi, oleh kerana Nabi Musa ni ya, dari segi pidato dia, dari segi kata-katanya tidaklah petah sangat, maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan abang dia sebagai seorang nabi juga ya. Allah tidak lantik Harun sebagai nabi saja, Allah lantik Harun sebagai rasul juga ya. Sebab tu dalam 25 nabi dan rasul, Harun juga termasuk ya, walaupun dia dilantik selepas Nabi Musa ya. Dan mengapa Allah lantik dia? Antaranya ialah untuk ya memberi peluang, memberi pahala pula pada dia supaya dia boleh datang berpidato. Bila dia pergi ke mana-mana Nabi Musa ditemani oleh abang dia yang bercakap ya. Macam biasalah kita kata
Kalau syarikat pun ya, CEO ke ya, apa ni, managing director ke apa ya, kadang-kadang apabila wartawan datang dia tak cakap pun ya, yang cakap ialah dia punya spokesman ya, dia punya juru cakap bagi pihak syarikat, bagi pihak apa korporat dan sebagainya ada ya. Jadi ini biasa saja. Nabi Musa pun begitu juga. Jadi seterusnya seruan mereka tidak akan dapat diterima oleh akal ya, kerana orang ramai melihat mereka jahil tentang keadaan masyarakat ya. Sebab itu apa ni, Arab Saudi sebagai contohnya, mufti yang ada sekarang dan mufti yang sebelum ni ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya, dia buta ya. Jadi tapi dia alim ya, dia hafal Quran tu biasa orang Arab hafal Quran ni ya. Hafal Quran ni bukan sekadar ulama tuan-tuan ya, engineer pun hafal Quran ya, pegawai bank pun hafal Quran. Sebab tu biasa saja. Saya ingat masa mengaji di Mesir dulu ya, masa tu kita bawa apa ni, apa kita panggil ya, travelers check ya. Masa tu nak transfer duit susah sikit. Dia bawa travelers check, kita pergi bank nak cashkan check tu ya. Jadi soalan pertama dia tanya, student mana? Kita kata mengaji Azhar ya. Berapa juzuk dah hafal? Soalan pertama dia ya. Bukan dia tanya tahun berapa ke apa, dia tanya soalan pertamanya berapa juzuk hafal ya. Kita kata adalah sikit-sikit, boleh lah kan, juzuk ammar kita kata hafal ya. Sebab orang Melayu biasalah ya, banyak makan kepala ikan tu yang susah nak hafal tu tuan-tuan ya. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah dia pun tunjuk, dia kata tu ya, kami punya manager bank, dia kata ya, itu hafal Quran, dia kata ya. Dia tunjuklah ni pegawai ni ya, 15 juzuk, hak ni 14 juzuk. Dia tunjuk ke guard tuan-tuan ya, 10 juzuk, guard 10 juzuk ya. Jangan tanya pengurus bank, guard 10 juzuk. Sebab bagi orang Arab ni hafal Quran tu biasa ya, macam kita menghafal pantun lah kot ya, simpulan bahasa dia biasa bagi dia. Jadi Syekh bin Baz ni memang hafal Quran daripada kecil lagi ya. Hadis ini puluh ribu tuan-tuan, puluh ribu ya. Kita puluh ribu tak hafal, dia puluh ribu hafal ya. Yang dihafal tu bukan sekadar hadis sahih ya, hadis palsu pun dia hafal. Sebab kalau dia tak hafal hadis palsu, macam mana dia nak tahu hak ni palsu, hak ni sahih? Ini Syekh bin Baz ya. Tapi bila orang minta dia buat fatwa, yang ini dia tak boleh buat fatwa begitu saja. Sebab dia tak nampak apa berlaku dalam masyarakat ya. Jadi dia nak kena ada orang bagi input ya. Kalau fatwa tu tentang persoalan perbankan, nak kena wakil bank datang ya, nak kena orang yang terlibat dalam perbankan cerita pada dia, baru dia boleh keluar fatwa ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ada masalah kerana dia tidak bercampur dengan masyarakat. Pasal pertama dia buta ya. Kedua dia punya apa kita panggil, ruang lingkup fatwa ni macam-macam, daripada bab solat ya, bab apa kita panggil taharah ya, sampailah bab muamalat ya, bab nikah kahwin, munakahat dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kena ada orang bagi input pada dia ya, baru dia boleh buat fatwa. Jadi sesiapa yang mahu mengislah golongan beragama ya, macam tuan-tuan lah ya, sebahagian besar kita ni bukan ustaz. Jadi kalau kita nak tegur kawan-kawan kita satu hal lah ya, tapi kalau kita nak tegur ustaz tempat kita ya, kita tengok ustaz tempat kita, imam tempat kita, bila dia makan, bila dia minum tangan kiri ya, dia ustaz, dia tahu dah ya, bahawasanya Nabi sebut bagi orang yang nak makan ya, iza arada ahadukum ayyakula, bila seorang tu nak makan, makan dengan tangan kanan, bila nak minum, minum tangan kanan ya. Kerana sesungguhnya ya, fa inna syaitan, kerana sesungguhnya syaitan yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, makan dan minum dengan tangan kiri. Walaupun Nabi tak kata haram, tapi bila perbuatan itu dikaitkan dengan perbuatan syaitan, maka benda itu termasuk perkara yang dilarang. Kita tengok ustaz kita pula ya, bila dia makan apa ni, apa kita panggil pisau tangan kanan ya, garpu tangan kiri, dia suap tangan kiri ya. Kita macam mana kita nak tegur ya? Kan kita tegur kan, dia kata awak baru 2-3 hari mengaji dan nak tegur ustaz ya. Jadi susah. Sedangkan kita tahu perkara itu tanggungjawab bersama ya. Jadi macam mana kita nak tegur? Mungkin cara kita cari ustaz yang lain ya, cari ustaz yang baik dengan ustaz tadi. Kita cari third party, golongan ketiga ya. Orang tu yang bagi nasihat. Kadang-kadang begitu tuan-tuan ya. Sebab manusia ni apabila kena ya pada tempatnya ataupun kena dengan orangnya, dia boleh terima ya. Dia ada segan dengan seseorang ya. Sebagai contoh, dia ada hutang, kemudian bos dia tolong bayar hutang tu ya. Dia rasa tu hutang budi dengan bos tu. Kita pun gunakan peluang tu, kita cakap pada bos dia tu, suruh bos tu sampaikan. Mungkin boleh ya. Mungkin kita kata mesej itu akan dapat diterima. Jadi di majlis dan dalam masyarakat ya, kita kena bercampur lah ya. Sebab itu kita golongan yang beriman ni tak boleh hanya sekadar bercampur dengan golongan beriman saja ya.
Kalau orang beriman asyik nak duduk dengan orang beriman saja, golongan yang jauh daripada masjid, jauh pada surau, jauh pada agama, siapa yang nak tegur? Ya? Siapa yang nak bantu mereka? Jadi sudah tentulah sesiapa yang ingin mengislah golongan buruh dan peladang, dia mesti hidup dengan mereka di kampung dan kilang. Sebab tu kita tengok pendakwah Kristian tuan-tuan ya. Kita tengok pendakwah Kristian ni. Kalau saya tengok di Sarawak lah ya, di Sarawak, di Sabah, mereka duduk dengan orang asli ya. Mereka duduk bukan duduk 2 minggu ya. Student kita UKM pun duduk juga dengan orang asli, tapi 2 minggu. Itu pun kerana syarat untuk lulus paper dakwah ya. Dia ada paper dakwah, syarat dia mesti duduk dengan masyarakat orang asli ya. 2 minggu. 2 minggu tu pun tak sanggup tuan-tuan ya. Sebab sebahagian orang asli ni dia bela khinzir ya. Kita pula nak duduk kampung tu memang bercampur dengan ni lah ya, golongan khanazir ni tadi ya. Jadi payahlah ya. Kita pula pakai fatwa yang ketat, memang susah tuan-tuan ya. Duduk menumpang rumah Tok Batin bela anjing ya. Anjing tu besar pada anak kita lagi tuan-tuan, tinggi dia ya. Sebab anjing kacuk ya. Jadi kita macam mana nak duduk? Sebab itulah dalam Islam ni diajar pada para pendakwah, terutamanya kita yang duduk dalam masyarakat majmuk, jiran kita Buddhis ya, jiran kita Kristian, kita diajar supaya terbuka sikit dalam bab fiqh ni ya. Dalam bab sentuh dengan anjing ya, khinzir dan sebagainya. Cuba kita baca fatwa-fatwa para ulama, fatwa Imam Malik ya, fatwa Imam Abu Hanifah, fatwa Imam Malik. Jangan kita terlalu rigid ya dengan fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah saja ya, terutamanya dalam bab tadilah ya. Dalam bab lain silakan, tapi dalam bab yang berkaitan dengan hubungan sesama muslim dengan non muslim, itu kita kena sedikit terbukalah ya. Jangan kita rigid sangat sehingga orang melihat agama Islam ni agama yang tak boleh berubah ya, tak fleksibel. Kita tak nak begitu ya. Jadi sebab itu pendakwah Kristian kita tengok kadang-kadang lebih berjaya ya, sehingga dia kahwin dengan anak Tok Batin tuan-tuan. Kita tak sanggup ya, sebab kita orang Islam nak kahwin mesti orang tu tukar agama dulu ya, tak sanggup. Jadi oleh kerana itu ya, perkara-perkara ni mesti kita fikir macam mana cara kita nak lawan dengan pendakwah Kristian ya. Pasal apa mereka lebih berjaya? Satu, dari segi keuangan ya, mereka ni ada fund dia ya, ada yayasan foundation yang sponsor mereka. Kita mungkin tak ada ya. Kita setakat kutip duit derma je lah ya, untuk sponsor. Itu pun tak tahan lama tuan-tuan, 2 minggu, lepas tu tak boleh duduk. Sedangkan pendakwah Kristian 2 tahun boleh duduk situ, beranak pinak dia ya. Makan bersama di rumah mereka, kita makan, duduk ya. Tapi jangan kita harap dia yang menyediakan makanan. Kita sebagai tetamu lah sepatutnya bawa makanan ya. Bila kita nak pergi rumah orang, apa salahnya kita yang bawa makanan ya. Bila kita sampai ke rumah kawan tu, makanan kita tu ya dapat menambah lauk yang ada ya. Mungkin dia masak 1-2 lauk, kita tambah lagi, alhamdulillah ya. Dia pun suka kita datang. Ini kita menghabiskan boreh orang je ya. Kita datang ya, duduk lama pula tu tuan-tuan ya. Menghabiskan dia punya kopi, dia punya teh, dia punya biskut kering, semua sebagainya. Sedangkan kita diajar supaya kita yang bawa makanan tadi, berbual dengan mereka, melihat persekitaran mereka ya. Sesiapa yang ingin mengislah ya, memperbaiki urus niaga yang berlaku dalam masyarakat, dia patut bergaul dengan mereka di pasar, di gedung perniagaan, di kilang ya, di majlis-majlis mereka. Kita kena datang. Kalau kita tak datang, kita tak tengok, macam mana kita nak tahu? Sesiapa yang berhasrat mengislah keadaan politik disebut ya, dia hendaklah bercampur dengan ahli politik ya. Jadi kena campur tuan-tuan dengan ahli politik ya, supaya kita boleh memberi nasihat kepada mereka ya. Tapi kebanyakan kita tengok zaman Abbasiyah sebagai contohnya, kebanyakan daripada para ulama itu mereka mengampu ya. Ini zaman Abbasiyah. Sebab itu saya pernah baca kisah ya, yang panjang ya, tentang para ulama zaman Abbasiyah, yang bagus memang ramai ya. Tapi ini kita cerita yang ambil kesempatan. Ketika mana dia datang jumpa dengan sultan, ketika itu sultan sedang bermain-main dengan dia pelihara burung ya. Sultan tu dia punya taman dia. Maka ulama ni pun datang. Bila datang tengok sultan tengah pelihara burung, dia bagi salam, sultan jawab, tapi sultan tak mandang ke dia, sebab sultan masih sibuk dengan burung tadi. Maka dia pun sebut qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sebut hadis ya. Sedangkan hadis itu kita kata tidak sabit daripada Nabi. Mana dia create, dia cipta hadis ya. Jadi dia cipta hadis. Dia kata Nabi memang kasih kepada orang yang mengasihi burung ya. Sultan baru mandang ke dia ya. Sultan kata berapa nak ya. Makna kalau zaman kita cek kosong lah tuan-tuan ya. Tulislah berapa nak, sebab puji sultan tu ya. Pernah pula satu ketika ya, seorang ulama yang hebat ya, ulama hadis, dia pergi ke pasar. Bila pergi ke pasar, dia tengok ya, satu kedai tu orang macam gerai lah ya, orang buat, dia panggil harisah. Harisah ni macam
bubur, apa kita panggil, gandum campur, apa kita panggil, campur kacang, campur daging, semua sebagainya lah. Macam bubur lambuk kita lah. Tapi bubur lambuk kita guna beras kan, ya, nasi, ya, tapi dia apa ni, tepung, ya, gandum. Maka bila dia tengok orang ramai, ya, orang ramai, dia nak makan, dia nak makan pun kena beratur ramai, queue lah, ya, ramai, ya. Maka dia sebut satu hadis, ya. Dia kata harisah, ya, al-harisah tu, ya, dia kata harisah ini tuqawi, ya, zuhurakum, dia memperkuatkan tulang belakang kamu, ya. Terus orang tu bagi mangkuk, bagi ke dia, ya. Jadi maknanya apabila mereka nak sesuatu habuan, maka mereka cipta hadis-hadis palsu sekadar untuk ambil manfaat, ya, daripada tadilah, daripada sultan, daripada peniaga dan sebagainya. Jadi ini pernah berlaku, kita tahu, ya. Tetapi kita tak nak ulama yang begitu, ya. Kita nak ulama yang ikhlas dalam menegur, kita kata. Walaupun mungkin dia kehilangan kerja, tapi ini susah lah sikit, tuan-tuan. Ya, nanti orang kata hilang kerja macam mana ustaz, anak-anak saya tak makan pula, ya. Sebab itu tuan-tuan, ya, mereka yang nak duduk dalam bidang dakwah ni kena ambil risiko, ya. Kalau orang berhentikan dia, ya, kena ambil lah risiko tu. Kalau tidak, ya, tak payah jadi pendakwah lah, ya. Dia kena begitu. Sebab itu dalam pepatah Melayu apa sebut, ya, biasa kita sebut, kalau apa, kalau takut di lambung ombak, ya, jangan berumah di tepi pantai, ya. Kalau dah tahu takut, jangan, ya. Sebab itu kalau bimbang, takut, jadi ahli akademik sajalah, ya. Jangan turun sebagai ahli dakwah. Tapi tak boleh. Kalau kita tak turun, siapa lagi nak turun? Jadi mengenali organisasi mereka, kita kena tahu, ya, siapa dia punya, apa kita panggil, yang dipertua dia siapa, ya, persatuan tu kita kata, ya, setiausaha kerja dia siapa, kita kena tahu. Kita kena baik dengan mereka, ya. Sebab tu para pendakwah kita tengok masa zaman Melaka, ya, tuan-tuan semua belajar tawarikh, ya, belajar sejarah Melaka, ya. Kita dengar cerita, kita baca bagaimana para pendakwah daripada Yaman, ya, daripada Hadramaut, daripada Gujarat, ya, mereka datang berniaga di Melaka. Tapi kedatangan mereka itu bukan sekadar berniaga, kan. Mereka juga ada matlamat untuk mengislamkan masyarakat, ya. Sebab itu tempat pertama yang mereka tuju ialah istana, ya. Sebab kaedah dalam Islam, ya, an-nasu ala dini mulukihim, ya. Raja-raja, sultan, para pemimpin, ya, mereka yang menentukan agama rakyat dia. Sebab itu apabila Sultan Melaka masuk Islam, maka rakyat, hamba rakyat pun masuk Islam, ya. Jadi maknanya mereka masuk melalui pintu-pintunya, ya. Sebab itu bila kita masuk satu rumah, kita tak boleh masuk ikut pintu belakang. Jangan masuk ikut tingkap, ya. Itu pencuri nama dia. Kita masuk ikut pintu depan, ya. Kita bagi salam, kita minta izin. Kalau tuannya bagi kita masuk, kita masuk. Kalau mereka kata minta maaf, ya, ini tengah sibuk, jadi datanglah lusa, kita datang lusa. Dia kaedah dia begitu, tuan-tuan, ya. Dia juga perlu mengenal pasti persekitaran, ya, yang mereka tinggal, latar belakang pengetahuan yang mereka jadikan sumber dan hala tuju mereka, ya, agar dia tahu bagaimana bercakap dengan mereka. Sebab itu kita tengok kadang-kadang, ya, anak-anak muda kita sekarang ni, ya, tak berapa pandai nak address orang, ya. Bila orang datang dia panggil pak cik pula dah, ya. Dia nak jual barang dia panggil kawan tu pak cik, ya. Kalau panggil abang tu boleh tahan sikitlah, ya. Mungkin dia borong semualah, ya. Kadang-kadang tengok, ya, orang tu bertudung apa panggil makcik pula dah, ya. Jangan di makcik-makcik kan. Apa salah kita panggil puan, ya. Kalau dia pakai kopiah kita panggil tuan haji, apa salahnya, ya. Walaupun dia kata saya belum haji lagi, saya baru umrah lagi, ya. Tak apa, tak ada masalah, ya. Tapi jangan pula, oh kalau begitu tak boleh panggil tuan haji, tuan umrah saja, tak payah, ya. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena, Rasulullah, ya, apabila surat itu datang daripada Heraklius, ya, Heraklius ini adalah salah seorang daripada Maharaja Byzantium, ya. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Eropah, kita tahu sejarah Eropah, the Great Roman Empire, ya. Great Roman Empire ni dulu timur dan barat, ya. Tapi mereka berpecah kerana perbezaan mazhab, ya. Rom barat berpusat di Rom, itu agamanya Katolik. Tapi Rom timur yang berpusat di Konstantinopel ataupun Istanbul, itu dia punya mazhabnya ialah Ortodok, ya, mazhab Ortodok, ya. Sebahagiannya datang pada belah Greek, ya, Greek Ortodok ataupun Armenian Ortodok. Jadi salah seorang daripada raja dia, nama dia ialah Heraklius, ya. Dia naik menjadi raja pada tahun 610. 610 ini adalah tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, ya. Sebab tu signifikan, tuan-tuan, ya. Sebab tu saya ingat bila kita belajar sejarah Eropah dulu, saya lah, ya, secara peribadi, saya kata tak rugi. Sebab bila kita belajar sejarah Eropah, kita boleh tengok, ya, dari segi timeline dia tu, ya, rupanya sama dengan
tarikh Rasulullah dilantik menjadi rasul. Sebab itu surat menyurat antara Rasulullah dengan Maharaja Rom, ya. Maharaja Rom itu ialah Heraklius, ya, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Hierakle, ya. Jadi bila Hierakle hantar surat kepada Nabi, Nabi jawab, ya. Bila Nabi jawab, Nabi kata min Muhammadin Rasulillah ila Hierakle azimir Rom. Mana Nabi puji dia, tuan-tuan, ya. Sebab itu dalam masyarakat, kalau ada orang dapat gelaran datuk, kita panggil dia datuk, ya. Jangan walaupun dia datuk kita panggil, ya, pak cik saja ke apa. Nabi tak suruh gitu. Nabi suruh kita hormat ke orang. Kalau orang tu Tan Sri, kita panggil Tan Sri, ya. Jadi nak cerita bahawasanya Nabi mengajar kita supaya beradab, ya. Sebab itu Hierakle, tuan-tuan, walaupun sampai ke mati dia tak masuk Islam, tapi dia sangat menghormati agama Islam, ya. Sebab itu dalam hadis Sahih Bukhari dia pernah sebut, ya, kepada pedagang-pedagang Quraisy, ya, sebahagiannya Abu Sufyan. Dia sebut, dia kata kalaulah aku berpeluang bertemu dengan Muhammad, akan aku basuh kaki Muhammad. Maknanya dia nak muliakan, ya. Sebab orang dulu kan tak pakai kasut, ya. Jadi oleh kerana itu seolah-olah dia nak cuci kaki Nabi itu, nak tunjuk hormat dia, ya. Kalau kita tengok Nabi punya surat-suratnya, Nabi hantar surat untuk dakwah. Bila Nabi hantar kepada Hierakle, Hierakle simpan surat tersebut. Tetapi bila Nabi hantar, ya, kepada salah seorang daripada Maharaja Parsi, Maharaja Parsi koyakkan surat itu. Ya, kita tengok betapa tak beradabnya, ya. Sebab itu kata Rasulullah, sebagaimana Raja Parsi mengoyakkan surat kita, sebegitu jugalah nanti Allah akan mengoyak-ngoyakkan kerajaan Parsi, ya. Sebab itu kita tengok Parsi jatuh pada tangan Islam lebih cepat, ya, daripada Rom jatuh ke tangan Islam. Itulah pengalaman hidup dan pengetahuan berkaitan kemanusiaan yang mesti dimiliki oleh pendakwah. Pendakwah ni dia tak boleh hanya tahu Quran hadis saja, ya, pandai bahasa Arab, ya, pandai Quran, pandai hadis, tapi bahasa Inggeris tak pandai, ya. Persoalan-persoalan semasa, ya, perkara-perkara berkaitan dengan sosiologi ke psikologi, sains politik, semua dia tak tahu, tak boleh begitu. Sebab zaman kita, ya, kita tengok Rasulullah ni, dia apa kita panggil, ya, dia tahu belaka lah, tuan-tuan, ya. Tanya tentang ekonomi pun Nabi boleh cerita, tanya tentang pertanian pun, walaupun tidak detail, ya. Tetapi Nabi ni diberi wahyu oleh Allah cukup untuk memberi panduan kepada siapa sahaja, ya, kita punya mad'u dia, ya, kita punya apa kita panggil target group kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl surah 16, ya, surah lebah, tuan-tuan, ya. Cerita tentang lebah ada juga dalam Quran. Sebab apa? Sebab lebah punya masyarakat ni, komuniti lebah ni dari segi kehidupan mereka sangat, ya, organize, ya. Sebab itu kita belajar daripada lebah. Siapa suruh belajar daripada lebah? Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Sebab itu Allah jadikan salah satu daripada surah dalam Quran adalah surah lebah, ya. Surah semut pun ada, ya, surah yang ke-27 surah An-Naml. Ayat 125 surah An-Nahl, ya, surah 16, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, Allah kata ajaklah, serulah, ya, kepada jalan Tuhanmu itu bil hikmah, dengan cara bijaksana, ya. Tapi banyak orang terjemah hikmah ni sebagai lembut, bukan lembut, ya. Sebab hikmah ini ikut pada situasi, ya. Kadang-kadang kita lembut, ya, kadang-kadang kita tegas sikit, ya. Sebab manusia ni tak sama, ya. Ada setengah orang kalau lembut-lembut ni dia tak main, ya. Dia nak keras sikit. Sebab itu zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, kalau saya boleh buat contoh, ya. Umar dengan Abu Bakar berbeza, kan? Dia punya karakter, ya. Abu Bakar nampak lebih lembut, tetapi bukan lembek, ya. Dia lembut tapi dia tegas, ya. Sayyidina Umar nampak keras, ya, nampak keras, tapi bukanlah kita kata dia kasar, dia tak kasar, ya, tapi dia tegas, ya. Pernah satu ketika Umar diberitahu ada ajaran sesat di Madinah, ya. Rupanya ajaran sesat ni dari zaman Madinah dah ada. Jadi Umar pun panggil ketua ajaran sesat tu, ya. Umar panggil dia punya yang dipertua dia, ya. Panggil yang dipertua datang, ya. Umar tanya, betul ke kamu beramal begini? Dia pun tanyalah, ada tuduhan-tuduhan dia tanya, ya. Betul ke kamu percaya begini? Dia kata betul. Umar bagi penampar je, tuan-tuan, ya. Bukan main-main, ya. Umar tampar dia sampai dia minta maaf. Dia kata aku akan bubar, maknanya dia tak akan buat lagi amalan apa ni, ajaran sesat tersebut. Sebab itu apabila Umar kena tikam, kita tahu, Umar kena tikam, mati dibunuh, walaupun bukan dalam peperangan. Umar dibunuh, ditikam dalam Masjid Nabawi, dalam Raudhah, ya. Jadi apabila orang tanya pada Umar siapa nak lantik, ya, sebagai calon apa ni khalifah, ya, dia calonkan 6 orang, ya. 6 orang yang dia calonkan, ya. Jadi dia calonkanlah, ya, antaranya Osman, Ali, ada 6 orang semua. Tapi yang apa kita panggil, yang akhirnya apa kita panggil bertanding 2 saja, ya, Osman dengan Ali. Yang lain tu
menarik diri, ya, antaranya Abdul Rahman bin Auf, ya, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam, semua tarik diri, ya, sebab mereka rasa mereka tak layak. Walaupun dicalonkan tapi dia rasa tak layak, dia tarik diri. Tinggal dua, Osman dengan Ali, sebab masing-masing meyakini bahawasanya mereka ada kekuatan, ada kemampuan untuk menjadi khalifah, ya. Apabila orang cadang Ali, ya, golongan ajaran sesat yang paling tak suka dengan Ali, sebab mereka tahu kalau Ali naik, Ali punya sikap polisi Ali macam Omar juga, ya. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita tengok profil Ali dengan profil Saidina Umar, kedua-duanya dari segi hobi sama, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tahu apa hobi Saidina Umar, apa hobi Saidina Ali? Hobi mereka ialah berpuasa pada hari yang sangat panas, tuan-tuan, ya. Hobi dia puasa, tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan tengok mana-mana profil hobi para pemimpin dunia, ada tak? Ya, hobi dia berpuasa pada hari yang sangat panas. Kita puasa Ramadan tu pun kalau boleh nak minta diskaun, tuan-tuan, ya. 30 tu kita kata kalau boleh 15 kan bagus, ya. Bulan Syaban 15 hari, bulan Ramadan 15 kan bagus, ya. Kita fikir begitu. Sedangkan kita tengok para sahabat besar, ya, mereka, tuan-tuan, 2/3 daripada dunia berada dalam genggaman mereka. Zaman Umar kita kata Mesir jatuh tangan Islam, zaman Umar, ya. Syam, negeri Syam, Parsi ni tak payah cerita lah, tuan-tuan, ya. Peringkat awal lagi dah jatuh ke tangan Islam. Makna kalau Umar nak hidup mewah tu boleh aja, tuan-tuan, ya, tapi dia tak, ya. Sebab itu pernah satu ketika Umar berkhutbah, tuan-tuan, ya, sahabat yang duduk di sebelah-sebelah, di depan tu, di saf pertama, tengok pakaian Umar tu mereka sebab, tuan-tuan, ya. Sebab pada jubah yang dipakai oleh Umar tu banyak tampung-tampung ni, ya, banyak lubang, banyak tampung, ditampung dengan kain, ya, ditampung dengan kulit dan sebagainya. Jadi para sahabat tak sampai hati, sebab mereka pernah sampai ke Rom, mereka pernah sampai ke Parsi, mereka lihat pakaian orang Rom Parsi ni hebat-hebat, tuan-tuan, ya. Tiba-tiba, ya, Umar yang disebut sebagai Al-Faruq, ya, pakaiannya demikian rupa, ya. Tapi inilah yang disebut sebagai Umar. Sebab tu Ali, ya, memang disokong juga oleh ramai pihak, tetapi sebahagian orang Madinah lebih bersetuju dengan Osman. Sebab 10 tahun mereka sudah berada dalam keadaan zuhud di bawah Saidina Umar, ya. Kalau Ali naik, maknanya puasa sunat lagi, tuan-tuan, nampaknya, ya. Tapi kalau Osman naik, alhamdulillah, ya. Adalah kita kata, apa kita panggil, lapanglah sikit, ya. Bukanlah makna Saidina Osman tak suka puasa sunat, tidak. Tapi maknanya Ali itu jauh lebih zuhud. Sebab di kalangan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tiga-tiga yang pertama adalah ahli korporat, ya. Abu Bakar dan Umar peniaga, walaupun tak sehebat Osman, ya. Sebab Osman dia mewarisi harta daripada keluarga dia, ya. Tetapi Ali bukan peniaga, tuan-tuan. Tak pernah ada riwayat cerita Ali meniaga, tak ada, ya. Ali ni, tuan-tuan tahu apa kerja dia? Salah satu kerja yang pernah dibuat oleh Ali adalah buruh bangunan, tuan-tuan. Dia pernah, ya, dalam riwayat beliau dibayar oleh orang Yahudi untuk membina rumah orang Yahudi, ya. Sampai peringkat begitu kita kata. Tapi kedudukan dia di sisi Allah itu jauh lebih hebat, ya. Itu sangat jauh lebih hebat. Masing-masing para sahabat ada kelebihan, tapi Ali ada kelebihannya tersendiri, tuan-tuan, ya. Jadi balik pada cerita tadi, hikmah maknanya lembut, keras dan sebagainya kena pada tempat dia. Macam kita bawa kereta lah, ya. Kalau kita bawa di highway, ya, dah tulis 110, kita bawa lah 110 lebih kurang, ya. Tapi kalau kita duduk dalam bandar, takkan nak bawa 110, ya. Dia tulis itu 30 km sejam. Maknanya itulah pemandu yang berhikmah, ya. Laju pada tempat yang boleh laju, perlahan pada tempat yang patut perlahan, ya. Sepatutnya kita begitu, tuan-tuan. Wal mau'izatil hasanah, ya. Dan serulah manusia dengan nasihat yang baik, ya. Sebab bila kita bagi nasihat, orang nak terima, alhamdulillah. Kalau orang tak nak terima, kita usaha lagi, ya. Jangan kita putus asa. Dan yang terakhir di sini kalau kita boleh kongsi, tuan-tuan, ya, ayat yang kedua dalam cerita dalam Sahih Al-Bukhari, ya, hadis, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sebut khatibun nas ala qadri uqulihim, ya. Khatibun nas maknanya bercakaplah kamu, ya, berkhutbahlah kamu dengan manusia ala qadri uqulihim, berdasar kepada kadar akal mereka, ya. Kalau yang kita jumpa tu profesor universiti yang ada PhD, kita bercakap, ya, ikut level dia lah, tuan-tuan, ya. Sepatutnya begitu. Kalau yang kita jumpa tu pakcik yang apa kita panggil kerja yang menulis getah, jangan kita guna bahasa-bahasa yang bombastik, tuan-tuan, ya. Kita guna bahasa bombastik pada dia, ya. Kita guna istilah apa kita panggil istilah-istilah Inggeris, ya, yang dia tak faham, itu menyusahkan dia, ya. Sebab itu apabila saya dijemput, ya, untuk apa kita panggil bagi bagi ceramah, ya, ke sekolah rendah, itu saya paling bimbang, tuan-tuan, ya.
Sebab apa? Sebab kita nak merendahkan bahasa tu supaya budak-budak boleh faham, ya. 5 minit pertama dia boleh dengar. Masuk minit ke-6 tuan-tuan, tak ada dah, ya. Dia bercakap sama, dia buat ceramah dia pula, tuan-tuan. Ya, dia pula buat ceramah dia. Kita terpaksa kita round, ya, terpaksa turun, tak boleh duduk atas pentas je, kita round, ya. Kita sentuh dia, kita sebut, kita tanya dia, minta dia sama-sama participate, baru, ya. Bukan senang tuan-tuan, ya. Tapi kalau bercakap dengan untuk kuliah maghrib, kuliah zuhur, itu mudah tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan semua pendengar yang patuh, ya, pendengar yang setia, ya. Sebab tu bila saya minta tuan-tuan tanya soalan pun tuan-tuan tak tanya juga, ya. Pasal tuan-tuan pendengar yang setia, ya. Jadi balik pada hadis ini, Nabi sebut aturidu an yukazzaballah, ya, an yukazzaballah wa rasuluhu, ya. Adakah kamu suka, ya, Allah dan Rasul itu didustakan, ya? Apa maknanya tuan-tuan? Yang pertama Nabi kata, bila kita bercakap dengan manusia, kita bercakap ikut level dia, ya. Sebab itu kita kena, kalau kita tahu kawan kita tu peminat Manchester United, kan, jangan kita puji Chelsea tuan-tuan, ya. Marah dia, ya. Elok dia belanja kita nasi ayam hari tu, ya, kita pula kena belanja dia tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita bercakap dengan dia ikut saluran dia, ya. Dia apa kita panggil minat politik, kita pun masuk channel politik, baru kena tuan-tuan, ya. Dia minat ekonomi, kita masuk channel ekonomi, baru kena. Kalau kita tidak mengguna pakai atau mengambil kira level dia tadi, maka kata Nabi aturidu an yukazzaballahu wa rasuluh. Adakah kamu mahu Allah dan Rasul didustakan? Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kita tak ikut kaedah pendekatan Nabi, ya. Jadi sekadar tu tuan-tuan yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan pada tengah hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Ada soalan? Satu soalan? Silakan. Kamu betul? Tak tanya, ya. Terima kasih, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.